Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. 主啊，我们感谢你，今天晚上我们有机会， Kami bersyukur di tahun yang baru kami boleh mengawalinya di dalam rumah Tuhan. 在新的一年，我们可以在你的殿中里开始我们的祷告。 Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 我们 Tuhan, 要一起听你的话语。 Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan terlebih lagi kami boleh menghidupi firman-Mu. 求主帮助我们可以理解你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告，阿门。 Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，平安，晚安。 Kita bersyukur di tahun yang baru Tuhan beri kita kesempatan untuk datang di dalam kebaktian doa. 感谢主，我们在进入新的一年里，我们有这个祷告会。 Saya yakin kita datang bukan hanya untuk berdoa tetapi juga untuk mendengarkan firman Tuhan. 我相信我们来不仅是祷告，但是也要听神的话。 Malam ini kita akan bersama-sama melihat sebuah kebenaran yaitu tentang Allah, yaitu Allah yang memanggil umatnya. 今天晚上我们要看神的一个真理，就是呼召他子民的神。 Allah yang memanggil kita bukan hanya memanggil untuk dikenal tetapi juga memanggil setiap kita untuk boleh hidup baginya. 我呼召我们的神，不仅仅是要让我们可以认识他，但是我们每一位也可以为神而活。 Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang panggilan seperti apa yang Allah ingin untuk kita lakukan, kita terlebih dahulu melihat siapa Allah yang memanggil kita. 在我们还没说到神的呼召的时候，我们要先看神呼召我们是什么样的神。 Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita kisah tentang Allah yang memanggil Musa melalui semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar? 弟兄姐妹，是否还记得在圣经里有记载，神在呼召摩西的时候，就是在那个荆棘里火焰中呼召摩西的故事呢？ Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10 jelas diberikan kepada kita. 在出埃及记第3章第1到第10节里，很清楚的在那里告诉了我们。 Kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya kepada Musa. 在那里，神自己显现给摩西， Allah sendiri yang menyatakan dirinya untuk boleh dikenal oleh Musa. 是神自己显现给摩西，使摩西可以认识神。 Di ayat yang kedua dikatakan, Allah menyatakan dirinya melalui nyala api. 在第2节那里说，从荆棘里火焰中向摩西显现。 Bapak Ibu Saudara, api itu merupakan representasi kehadiran Allah yang Maha Kudus. 弟兄姐妹，火在这里表示神的同在。 Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di beberapa bagian lain di dalam Alkitab, seringkali api itu digambarkan sebagai tanda kehadiran Allah. 在圣经的其他部分，那里也有记载着，火也是代表着神的同在。 Sewaktu Allah menuntun bangsa Israel melalui padang gurun, Allah menuntun mereka pada siang hari dengan tiang api. 在神领以色列百姓出埃及到沙漠里的时候，神也用那个云柱来带领着他们。 Ketika bangsa Israel berkhianat kepada Tuhan, membuat patung berhala dan kemudian Musa mengetahuinya. 当以色列人他们在拜偶像的时候，然后摩西也发现了。 Musa mengatakan, ketahuilah bahwa Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah adalah Allah yang cemburu. 摩西在那里说：“你要知道，你们拜的耶和华是烈火，是祭邪的神。” Ketika pada hari raya Pentakosta, ketika lidah-lidah seperti nyala api memenuhi para murid. 当
旬节的时候，忽然舌头如火焰显现出来，充满门徒们。 Berulang kali Allah menggunakan api untuk menyatakan kekudusannya. 很多次，神使用火焰来表示他的圣洁。 Bukankah kita juga seringkali ngomong kepada anak-anak ya, hati-hati terhadap api. 我们也经常跟小孩子说，我们要小心有火。 Api itu dianggap sebagai sesuatu hal yang serius. 火，我们可以看那个火是一个还要对它很谨慎的。 Demikian pula dengan Allah. 神也是如此， Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. 呼召我们的神是圣洁的神。 Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan bahwa Allah memanggil Musa melalui semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. 在那里可以看到，神呼召摩西的时候，在燃烧却没有烧毁的荆棘里。 Musa pun juga mungkin sampai heran gitu ya, fenomena alam apa ini? 可能摩西也感到很奇怪，这是什么现象？ Ada semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. 有燃烧者的荆棘，但是它没被烧毁。 Fenomena ini sungguh menyatakan kemahakuasaan Allah. 这现象表示了神的全能， Allah yang maha kuasa yang dapat menopang seluruh ciptaannya. 是神的全能可以扶持着他的创造物。 Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. 不仅那些， Allah yang kudus itu juga memanggil Musa dengan namanya. 那圣洁的神也以摩西的名字来呼召他。 Di ayat yang keempat dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. 在第4节那里说，耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西。” Kekudusan Allah tidak membuat dia jauh dari umatnya. 神的圣洁不把他远离他的子民。 Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa itu juga mau dekat kepada 那 umatnya. 圣洁全能的神也要亲近他的子民。 Dia memanggil Musa dengan sangat personal. 他以非常个人的方式来呼召摩西。 Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6, Allah 然后接下来在第6节里， Allah menyatakan dirinya sebagai Allah perjanjian. 神在那里显现自己是立约的神。 Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 在第6节又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。” Bapak Ibu Saudara, inilah Allah yang memanggil, inilah pribadi yang memanggil Musa. 弟兄姐妹，这就是呼召摩西的神。 Setelah kita mengetahui siapa Allah yang memanggil kita, 当我们知道呼召我们的神是谁， tentu kita bertanya, mengapa Allah memanggil kita? 当然我们也要问，为什么神要呼召我们？ Jika kita membaca lebih lanjut di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, 如果我们接下来再读出埃及记的第3章第7到第9节， kita dapat melihat motif Allah memberikan panggilannya. 在那里我们可以看到神呼召的目的。 Di situ dikatakan bahwa Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. 在那里说，神他百姓受的困苦，他看见了。 Aku telah mendengar seruan mereka. 我已经听见了他们的哀声， Aku mengetahui penderitaan mereka. 我知道他们的痛苦。 Aku telah turun untuk melepaskan mereka. 我下来是要救他们。 Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. 现在以色列百姓的呼声已经， Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, juga telah kulihat. 然后第9节那里也写着，我也看见。
Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus itu melihat penderitaan umatnya. 弟兄姐妹，这圣洁全能的神，他已经看见了他百姓的痛苦， Ia mendengar seruan umatnya. 他也听见了他百姓的哀声。 Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Allah itu mendengar dan akan menyelamatkan setiap kita. 但弟兄姐妹在祷告的时候，向神呼求的时候，要相信神是听见了，并且将要来拯救你。 Allah bukan hanya memberitahukan mengapa ia memanggil Musa, 神不仅仅告诉我们他为什么要呼召摩西， tetapi juga Allah memberitahukan tujuannya kenapa dia mau memanggil Musa. 但是他也告诉了我们他的目的，为什么他要呼召摩西。 Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." 在第10节里那里说，古此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。 Tujuan Allah jelas Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹，神的目的在这里的很清楚， yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 也就是领以色列百姓出埃及。 Ketika Allah memanggil Musa membawa umatnya keluar, Allah itu bukan hanya mau mereka lepas dari penderitaan mereka. 当神要把以色列百姓领出埃及的时候，他不仅仅是要把他们，要释放他们， Tapi Allah juga rindu umatnya itu dapat merasakan kasih Tuhan. 但是神也渴慕他的百姓也可以感受到他的慈爱。 Allah mau menunjukkan kasihnya kepada umatnya. 神要显现他的爱给他的子民， Tuhan mau menuntun mereka ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 神要领他们到美好宽阔、流奶与蜜之地。 Oleh karena ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 因为他记得与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。 Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran yang dapat kita pegang baik-baik. 弟兄姐妹，有一个真理我们可以守住的， Sekali Allah berjanji, ia pasti akan menepatinya. 神所立的约，他一定会守约。 Panggilan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu ternyata bukan hanya untuk mengubah keadaan mereka. 神把以色列人带出埃及，他不仅仅是要改变他们的情况， Bukan hanya membuat mereka tidak menderita lagi, 不仅仅是要拯救他们，不要让他们再痛苦， tetapi Allah juga ingin mengubah identitas umatnya. 但是神也想改变他子民的身份。 Allah tidak hanya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya untuk menikmati berlimpahnya susu dan madu. 神把以色列人带出来，不仅仅是想让他们感受到那个美好的地方， Bukan cuma untuk menyelamatkan mereka supaya mereka tidak menderita lagi. 也不仅仅是来拯救他们。 Allah mau menjadikan bangsa Israel sebagai umat perjanjian. 神要把以色列人成为应许的子民， Bukan cuma sekedar pindah tempat, 不仅仅是搬地方而已， tetapi juga pindah status. 但是也要身份改变。 Saya mengajak kita untuk membuka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 我们一起再打开圣经彼得前书的第2章第9到第10节。 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10. 彼得前书第2章第9到第10节， Mari kita membacanya bersama-sama. 我们一起来读。 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连许，但现在却蒙了连续。 Inilah identitas baru yang diberikan kepada setiap kita. 这就是神赐给我们的新的身份。 Ingatlah ketika Allah menjawab doa kita, ketika Allah mendengar seruan hati kita. 我们是否还记得神在回应我们的祷告的时候， Ketika Allah mengulurkan tangannya, menyelamatkan kita dari kondisi kita yang terhimpit. 当我们在困难的时候，神伸出他的双手来拯救我们。 Allah bukan hanya mau menyelamatkan kita, 神不仅仅要来拯救我们， bukan hanya mau mengubah keadaan kita, 也不仅仅要改变我们的情况， tetapi Allah juga memberikan kita sebuah identitas yang baru, 但是神也赐给我们一个新的身份， umat kepunyaan Allah. 也就是属于神的子民。 Kamu dikatakan dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan Allah. 在那里说，你们从前算不得子民，但是现在却做了神的子民。 Bapak Ibu Saudara, sebagai umat kepunyaan Allah yang telah merasakan kebaikan Tuhan, 弟兄姐妹，作为属神的子民，尝过主恩的滋味的人， sudah seharusnya kita bertumbuh di dalam iman dan mengerjakan keselamatan kita. 我们应该必须的在信心里成长，并做成得救的功夫。 Tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu Saudara. 不仅那些， Ketika Allah sudah memberikan sebuah identitas yang baru, 当神赐给了我们一个新的身份， Allah juga memberikan sebuah tugas kepada setiap kita. 神也要给我们一种使命。 Allah yang memanggil umatnya itu juga adalah Allah yang mengutus umatnya. 那呼召我们的神，也是差遣他子民的神。 Allah mengundang setiap kita yang telah diselamatkan untuk dapat berbagian di dalam rencana besar Allah. 神邀请我们已经得救的参与在他伟大的工作里。 Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. 弟兄姐妹，别忘了，当神呼召摩西的时候，神也差遣摩西去拯救以色列百姓。 Di dalam berbagai kisah tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan juga mempunyai sebuah tugas yang spesifik ketika Tuhan memanggil mereka. 在圣经里有很多故事，在那里记载了神也差遣神差遣他的子民去做他的使命。 Yusuf diutus untuk menyelamatkan nyawa banyak bangsa di tengah kelaparan. 约瑟被差遣去拯救在饥荒灾难中的百姓。 Nabi Yeremia diutus untuk memberitakan keselamatan dan penghukuman Allah. 耶利米先知被差遣去传讲神的拯救与审判。 Para murid diutus untuk memberitakan kerajaan surga dan menunjukkan kuasa Allah. 门徒们也被差遣去传天国，然后并显现天国的全能。 Paulus dan Barnabas juga diutus untuk sebuah misi penginjilan. 然后保罗与巴拿巴也被差遣去传福音。 Banyak contoh yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara. 在圣经里有很多例子我们可以看到的。 Kita tidak disebut sebagai umat kepunyaan Allah
hanya supaya kita bisa menikmati anugerah serta berkat Tuhan yang berlimpah. 我们不会被称为属神的子民，如果只为了领受神的恩典与蒙福。 Kita tidak disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, hanya untuk disimpan di gedung gereja. 我们也不会被称为君尊的祭司、圣洁的国度，如果我们只是常在教会里。 Setiap identitas yang Allah berikan itu selalu diikuti dengan pengutusan untuk hidup nyata di tengah dunia yang masih gelap. 神所赐给我们身份，也同时差遣我们在黑暗的世界活出真实的生命。 Allah yang kudus itu memanggil kita untuk sebuah tugas yang spesifik. 圣洁的神呼召我们是有具体的使命， Untuk menjadi jawaban mungkin atas berbagai permasalahan yang ada di tengah dunia yang bergejolak ini. 成为这世上各种各样问题的答案。 Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir gitu ya, siapa saya? Kenapa Tuhan mau pakai saya? 弟兄姐妹，可能我们在想我是谁？为什么神要使用我、呼召我？ Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, Musa itu bukan siapa-siapa. 别忘了，弟兄姐妹，当神呼召摩西的时候，摩西也不是什么厉害的人， Dia bukan orang yang hebat, 他也不是厉害的人， bukan orang yang punya pengaruh yang besar, 他也不是有影响力的人， bukan orang yang pandai berbicara. 他也不是善于沟通说话的人， Musa hanya orang biasa. 他只是一个普通的人。 Bahkan pada saat itu dia sedang hidup di dalam pelarian. 那时候他还在逃跑。 Waktu Tuhan panggil, dia sedang menggembalakan kambing domba. 当神在呼召他的时候，他正在牧养羊群。 Gembala itu adalah pekerjaan yang sama sekali tidak dihargai dan dipandang sebelah mata pada saat itu. 牧者那时候的工作是不被重视的工作。 Satu hal yang bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu Saudara. 在这里我们可以看到一点， Panggilan Tuhan itu bukan berbicara tentang siapa kita. 神的呼召不在于我们是谁， Bukan seberapa hebat kemampuan dan kelayakan kita. 也不是能力有多大，我们的资格， Tetapi semata-mata berbicara tentang pribadi yang memanggil setiap kita. 而是在于那位呼召我们的哪一位。 Siapa pribadi itu? 那一位是谁呢？ Itulah Allah yang Maha Kudus, 那就是圣洁的 Allah yang 神 Maha Kuasa, 全能的神， Allah yang mau dekat dengan umatnya dan mengingat perjanjiannya. 要亲近他子民，并记住他所立的约的神。 Jadi ketika Allah memanggil saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以当神呼召你和我的时候， percayalah Allah akan memampukan setiap kita untuk mengemban tugas yang dipercayakannya. 我们要相信是神让我们能够去完成他的使命。 Oke lah, kita ingat siapa pribadi yang memanggil kita. 好的，我们已经记住了呼召我们的是哪一位。 Tapi mungkin kita berpikir lagi, 有可能我们在想， saya sendiri banyak masalah, 我自己有很多问题， banyak pergumulan. 有很多挣扎， Saya butuh untuk ditolong. 我需要被帮助。 Bagaimana mungkin Tuhan memakai saya untuk menolong orang lain? 那怎么可能神要使用我去帮助别人呢？ Bapak Ibu Saudara, jangan lupa identitas kita. 弟兄姐妹，不要忘了我们的身份， Identitas kita adalah umat kepunyaan Tuhan. 我们的身份是属神的子民。 Masakan Tuhan tidak menolong kita? 难道神不拯救我们吗？ Masakan Tuhan membiarkan kita untuk bergumul sendiri? 难道神他让我们自己的去挣扎吗？ Kalau kita ini disebut sebagai kepunyaannya, 如果我们在这里称为他是属他的， tentu Tuhan akan memperhatikan kita. 当然神会看顾我们。 Memang tidak dapat dipungkiri ketika kita menjalani panggilan kita, 当然，在我们行我们的使命、神的使命的时候， kita menemui, 我们会 pergumulan 见到很多挣扎， kita menemui rintangan, 我们会遇到很多困扰， tidak mudah untuk menghadapinya. 在面对的时候并不容易。 Tapi justru di dalam kondisi inilah
但却在这种情况里， kita bisa melihat dan mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan menopang setiap kita. 我们可以看到并亲历的去经历到神的扶持。 Masih di bagian yang sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 在彼得前书的第二章， di ayat yang kedua di situ dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. 那第二章第二节那里说，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样。 Bapak Ibu Saudara sebagai umat kepunyaan Allah, 弟兄姐妹，作为属神的子民， sekalipun kita tidak berdaya, 虽然我们无奈， kita lemah dan tidak bisa apa-apa, 我们软弱并无能为力， seperti bayi yang bergantung sepenuhnya kepada orang tua. 就像婴孩全靠着他的父母， Kita pun perlu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 我们也需要全靠着神。 Bukan waktu kita punya banyak talenta, 不是当我们有很多才能的时候， bukan waktu kita punya posisi atau jabatan tertentu. 不是在我们有一些地位的时候， Justru di dalam kelemahan dan keterbatasan kita lah Tuhan memanggil dan mau memakai setiap kita. 在我们的软弱里还有限制里，神要使用我们。 Kalau kita memperhatikan di ayat ini, Rasul Petrus itu merujuk kepada air susu yang murni. 在这里，第二章第二节里，我们可以看到保罗使用奶来作为比喻。 Kenapa? 为什么呢？ Sebagai ibu muda, saya belajar tentang ASI. 作为年轻妈妈，我学习了很多关于母乳。 Bapak Ibu Saudara tahu nggak kalau ternyata komposisi ASI itu tuh tidak selalu sama. 弟兄姐妹知道吗？母乳的营养成分它是不固定的，会改变的。 Komposisi ASI itu akan berubah mengikuti usia, kebutuhan, dan kondisi bayi. 母乳的成分它会因着婴孩的变化，它也在变化。 Waktu bayi butuh lebih banyak energi, komposisi lemak di dalam ASI itu akan naik. 当婴孩需要更大的能量的时候，它的成分也跟着会增加。 Waktu bayi sering menyusu, volume ASI itu akan bertambah. 当那个婴孩喝越多的时候，那个生产量也会跟着增加。 Saat bayi sedang sakit, kandungan antibodi di dalam ASI itu akan bertambah. 当婴孩在生病的时候，那个母乳抵抗力的成分它也会在增加。 Jadi komposisi ASI itu akan berubah menyesuaikan kebutuhan bayi pada saat itu. 所以母乳的营养成分会跟着婴孩的需要去变化。 Saya sangat takjub karena ternyata ASI diciptakan oleh Tuhan itu bersifat responsif. 原来神创造的母乳它是有响应力的， Sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu juga. 是跟着婴孩那时候的需要。 Nah, zaman sekarang juga bukan hanya ada ASI tapi ada susu formula. 现在不仅有母乳，但是我们也知道有奶粉。 Memang susu formula tidak kalah bagus nutrisinya. 当然，奶粉不比母乳差， Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh susu formula. 但是奶粉有一点是做不到的。 Susu formula itu tidak bisa menyesuaikan dengan presisi kebutuhan bayi pada saat itu juga. 奶粉它不能精确的去满足婴儿当时的需要。 Nah, sebagaimana susu formula itu diproduksi, komposisinya ya akan tetap seperti itu. 奶粉生产的成分是固定的， Tidak akan berubah. 它是不会改变的， Berbeda dengan ASI. 跟母乳不一样。 ASI diciptakan untuk mengandung nutrisi yang pasti akan sesuai dengan kebutuhan bayi. 母乳的那个成分，它是会跟着婴孩的营养需要去变化。 Demikian pula dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 神的话语也是如此。 Ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada setiap kita, 当神赐给我们他的
到的时候， Firman Tuhan itu diberikan untuk bisa selalu relevan dengan situasi kita. 神的道会跟着我们的情况。 Firman Tuhan itu diberikan untuk bisa menjawab setiap kebutuhan kita. 神的道可以来回应我们的需要。 Firman Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan hanya mendengar khotbah dari pendeta tertentu mungkin. 神的道不能被某些牧师讲道被代替， Tidak bisa digantikan dengan hanya membaca buku. 不能被读书而已代替， Tidak bisa digantikan dengan hanya menyanyi memuji Tuhan. 不仅被唱歌敬拜代替， Kita tetap harus membaca Alkitab itu sendiri. 我们依然必须的自己读圣 Kita harus 经。 membenamkan diri kita di dalam firman-Nya 我们自己要进入神的话中， dan membiarkan firman itu berbicara kepada 然 setiap 后 kita. 让神的话对我们每一位说话， Menjawab setiap kebutuhan kita. 来回复我们的需要。 Ketika kita menjalani hidup sebagai umat yang dipanggil dan diutus. 当我们在过属于神的子民的生命的时候， Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya memanggil untuk menyelamatkan setiap kita. 弟兄姐妹，今天晚上我们不仅仅的被提醒，神来不仅仅是来拯救我们，但是也要来差遣我们。 Tetapi Tuhan juga memanggil untuk mengutus kita ke tengah dunia. 但是神也呼召我们来，来到再差遣我们到这个世界中， Mari bersama-sama kita merenungkan hal ini. 我们一起来思想， Apakah saya sudah mengenal Allah yang telah menyelamatkan dan mengutus saya? 我是否已经认识那位拯救差遣我的神？ Sudahkah kita menghidupi identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah? 我们是否已经活出属神子民的身份？ Ataukah mungkin kita hidup sekedar hanya sebagai orang yang diselamatkan? 可能我们只是作为已经被拯救的人， Maukah kita menjadi umat yang juga menjawab panggilan Tuhan? 我们愿不愿意来回应神的呼召？ Panggilan Tuhan mungkin bisa dimulai dari kesabaran kita menghadapi pasangan dan anak. 神的呼召可能开始在我们怎样有耐心的去对待我们的配偶、我们的孩子。 Menjadi umat kepunyaan Allah mungkin bisa berarti kita bisa tetap menjaga integritas kita jujur ketika kita berada di lingkungan kerja yang mungkin menekan kita. 作为属神的子民，可能在工作上我们要有诚信， Ada yang mungkin Tuhan panggil untuk melayani di mimbar, 可能有的是神要呼召他们来服侍， tetapi juga mungkin ada yang Tuhan panggil untuk setia mendoakan dan mengabarkan 有 Injil. 的可能也神呼召他们要忠诚的祷告，也要去传福音。 Ada yang mungkin Tuhan panggil untuk bisa merawat orang yang sedang sakit. 有可能有的呼召是神要让他去照顾那些病人。 Bapak Ibu Saudara, apa perbuatan besar Allah yang Dia rindu untuk kita ceritakan melalui hidup kita? 弟兄姐妹，有什么神伟大的作为，他渴慕从我们生命中可以显现出来的？ Kiranya Roh Kudus menolong kita, bukan 求圣灵来帮助我们， bukan hanya mendengar panggilan Tuhan, 不仅是听神的呼召， tetapi mungkin dengan rendah hati berkata bahwa Tuhan, inilah aku, pakailah aku. 可能我们要以谦卑的心来说：“神啊，我在这里，请你使用我。 Mari kita berdoa. ”我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. 主啊，我们感谢你的道， Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan juga penuh kasih. 我们看到你是圣洁的神，也充满慈爱的神。 Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memanggil umat-Mu. 我们感谢主，因为你是呼召我 Terima 们的神。 kasih karena Engkau memanggil bukan karena kami layak, 感谢主，你呼召我们，不仅是因为我们配得， tetapi semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu.
但只因为是你的恩典，你的慈爱。 Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hidup hanya sebagai orang yang diselamatkan. 求主赦免我们，如果我们这些以来，我们生活着只是成为拯救的人。 Ampuni kami jikalau kami seringkali lupa bahwa kami juga adalah umat yang dipanggil dan diutus. 也很时常的，我们忘了我们是被呼召的人，被差遣的人。 Malam ini kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. 今天晚上，我们把我们的生命交托给你， Pakailah kami di dalam keluarga kami, tempat kerja kami, gereja kami, atau dimanapun Engkau menempatkan kami. 求主在我们的工作上、服饰上来使用我们。 Ajarlah kami untuk bergantung penuh kepadamu. 求你教导我们，可以完全的依靠你， Seperti bayi yang merindukan air susu yang murni. 就像婴孩爱慕纯净的奶。 Biarlah firman-Mu yang menopang kami di setiap musim hidup kami. 也你的道了，一直的扶持着我们的 Hanya 生 di 命。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。